Assalamualaikum. Dengar aku suara saya? Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama mengadakan kuliah maghrib secara online yang dianjurkan oleh Rumah Ngaji. Subhanallah, ini julung-julung kalinya dan pertama kalinya kita bersiaran secara live di Facebook Rumah Ngaji, dan hari ini kita mulakan dengan membaca ataupun kita berkongsi berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat kita semula dalam keadaan kita dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan berduka cita, dalam keadaan kita lemah. Jadi tujuan kita buat program ini ataupun kuliah ini adalah untuk memberikan semangat dan idea untuk menghapus dan menghilangkan kesedihan dan kegusaran yang ada dalam diri kita. Sebab tu kuliah yang kita buat ini dinamakan sebagai La Tahzan. Inilah merujuk kepada kitab yang kita akan rujuk dalam sepanjang kuliah kita setiap hari Khamis selepas maghrib ataupun pukul 8, iaitulah kitab Dr. Aid Al-Qarni La Tahzan, bermaksud jangan kamu bersedih. Jadi itu antara satu topik yang sangat menarik untuk kita lebih-lebih lagi di musim yang pandemik ini. Jadi mudah-mudahan perkongsian ataupun segala apa yang kita pelajari berkaitan dengan program La Tahzan ini mudah-mudahan memberikan sedikit inspirasi buat kita untuk terus maju ke hadapan, jangan menoleh ke belakang. Ini antara yang kita katakan bahawa bersungguh-sungguh kita cari kuncinya. Sebab tidak sepatutnya kesedihan itu ada pada diri seseorang. Kerana bila ada kesedihan, maka dia akan menghapus masa depan. Subhanallah, jadi kita akan mulakan dengan bagaimana kita punya siaran dalam beberapa ataupun dalam keadaan apa yang topik yang kita akan bincangkan di muka surat keberapa. Nanti insyaAllah kita akan bincangkan dari itu. Dan pertama sekali saya juga terima kasih juga kepada Rumah Ngaji yang sudi membuat ataupun menganjurkan program ini semata-mata untuk memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton. Dan saya juga mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat kita yang ada dan hadir pada malam ini. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Azwan Burhanuddin. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan semua sahabat-sahabat kita yang lain. Arif Ashraf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak yang sentiasa berada dengan kita dalam mana-mana live. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberikan manfaat buat kita insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Jadi sebelum kita mulakan dan kita nak kaji siapa dia Dr. Aid Al-Qarni ini dan bagaimana buku ini diterbitkan ataupun ditulis ataupun menjadi dorongan untuk Dr. Aid Al-Qarni ini memulakan penulisannya berkaitan dengan kitab La Tahzan ini. Kemudian nanti kita akan teruskan dengan episod yang pertama ataupun topik-topik kita yang pertama untuk kita bincangkan berkaitan dengan tajuk yang kita telah captionkan di Facebook, iaitulah jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Subhanallah, bermaksud pastinya ada masalah di belakang kita, pastinya ada masalah semalam, pastinya ada masalah dahulu, tetapi hari ini merupakan milik kita. Jadi mudah-mudahan bila mana kita bacakan ataupun kita kongsikan perkongsian kita pada malam ini memberikan bahawa hari ini aku nak perbetulkan diri aku, hari ini aku nak perbetulkan hidup aku, yang mana semalam tidak betul, yang mana semalam bersedih, yang mana semalam bersusah payah ataupun dalam keadaan kegusaran, hari ini aku nak menjadikan hari ini adalah milik aku. Subhanallah, itu topik kita pada malam ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat perkongsian yang terbaik dan kita akan dapat apply dan kita dapat beramal dalam kehidupan kita insyaAllah. Jadi saya sebelum kita mulakan ini ada permintaan daripada jemaah kita, itulah sama-sama kita
hadiahkan pahala sedekah Al-Fatihah yang kita akan bacakan sekejap lagi ini kepada Allahyarhamah Nur Diana binti Haji Zuraimi yang telah kembali ke rahmatullah pada 1 hari bulan 8 yang lalu. Subhanallah, jadi kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan Allahyarhamah ini di kalangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah uh, luaskan kuburnya, terangkan kuburnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati ruhnya. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan agar semua khususnya Allahyarhamah ditempatkan di kalangan orang yang beriman insya-Allah. Baik, kita nak mulakan pengajian kita, dan saya sebutkan tadi bagaimana kita punya silibus dan bagaimana kita punya bersiaran pada setiap hari apa. Kita gunakan kitab Dr. Ain Al-Qarni, iaitulah kitab La Tahzan, dan insya-Allah bermulanya pada malam ini kita akan mulakan untuk tajuk yang pertama sehingga tajuk yang keempat. Tajuk yang pertama sehingga tajuk yang keempat itu adalah episod yang pertama ini, dan pada kuliah yang akan datang juga akan berterusan. Kita akan siarkan nanti di poster untuk mungkin sesiapa yang ada kitab, iaitulah kitab Dr. Ain Al-Qarni. Saya gunakan kitab daripada publisher Al-Hidayah. Al-Hidayah publisher ini, terbitan Al-Hidayah. Siapa yang ada, mudah-mudahan boleh menjadi rujukan juga buat kita nanti, ataupun sekarang ini siapa yang ada kitab boleh terus buka kitab ini supaya kita boleh buat juga rujukan. Cuma saya pesan awal-awal saya tidak baca satu persatu daripada kulit ataupun daripada tulisan Dr. Ain Al-Qarni, sebab nanti dia akan jadi panjang dan lebar. Maknanya dalam keadaan akan lambat untuk kita nak khatam. Tapi kita tak kejar khatam, cuma kita kejar poin-poin yang ada. Jadi mungkin kita katakan saya simpulkan saja, sebab hari ini ataupun malam ini kita akan huraikan berkaitan tajuk pertama sampai tajuk yang keempat. Jadi tajuk 1, 2, 3, 4 ini saya akan compilekan, kemudian kita akan terus huraikan berkaitan dengan tajuk pertama hingga tajuk yang keempat ini. Jadi ini antara topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Begitu juga nanti pada minggu hadapan, setiap hari Khamis pada pukul 8 malam, program Rumah Ngaji Furqan ini akan bersiaran untuk meneruskan bacaan kitab iaitu La Tahzan Dr. Ain Al-Qarni. Juga sama, kita akan huraikan berkaitan dengan kesimpulan, simpulkan saja topik-topik yang ada untuk topik-topik yang seterusnya. Jadi itu antara yang kita akan buat insya-Allah bermula pada malam ini. Jadi saya mohon juga doa para sahabat kita yang menonton pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat teruskan pada minggu-minggu yang seterusnya sehinggalah kita dapat mengkhatamkan Dr. Ain Al-Qarni punya kitab ini iaitu La Tahzan. Mudah-mudahan dengan kita pelajari dan kita membaca kitab Dr. Ain Al-Qarni ini, mudah-mudahan dapat menghilangkan kesedihan kita, mungkin depression kita, stres kita mungkin barangkali, dengan kata-kata ulama yang sangat hebat ini. Siapa dia Dr. Ain Al-Qarni? Dr. Ain Al-Qarni ini adalah seorang ulama berkelahiran Arab Saudi. Kita kenal dulu siapa Dr. Ain Al-Qarni ini. Saya suka kenal dulu supaya kita dapat tahu, bukan sekadar kita baca saja kitab semata-mata, tapi kita kenal dulu siapa pengarang kitab yang kita nak baca ini, La Tahzan ini. Jadi bila mana kata Dr. Ain Al-Qarni ini adalah seorang ulama yang hebat dan masyhur, namanya kelahiran daripada Arab Saudi. Kelahiran daripada Arab Saudi, dan beliau dilahirkan, ada riwayat mengatakan bahawa dia dilahirkan pada tahun 1959. Ada juga kata mengatakan tahun 1960. Tak apalah, beza setahun dua saja, tidak menjadi masalah. Lebih kurang begitulah, 1959 ataupun 1960 dia dilahirkan di perkampungan Al-Qarn di selatan Arab Saudi. Ini biodata ataupun biografi Dr. Ain Al-Qarni. Dr. Ain Al-Qarni ini, dia punya nama penuh dia adalah Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Saya juga suka kalau sahabat-sahabat kita yang sedang menonton live ini, mereka boleh tulis poin-poin kita di ruangan komen supaya dapat manfaat juga buat semua sahabat-sahabat kita mungkin yang selepas daripada ini akan masuk lambat, mungkin boleh baca komen-komen kita.
Jadi saya juga seru juga sahabat-sahabat kita yang mungkin ada dalam live ini, sama-sama kita tuliskan juga ruangan komen. Bantu juga share di ruang di Facebook masing-masing supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga pahala yang sama buat kita semua, dan tulis poin-poin kita atau mungkin ada perkongsian dan pertanyaan mungkin boleh kita tanyakan di ruangan komen insya-Allah, dan saya akan jawab nanti pada hujung kuliah nanti. Kuliah kita bersiaran daripada pukul 8 sehingga pukul 9 insya-Allah. Lebih-lebih sikit tu tak kurang kan. Bagi canah tu untungnya kalau kita live di rumah aja, tak ke mana-mana mudah-mudahan. Baik, Dr. Aid Al-Qarni namanya adalah Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Dia dilahirkan pada tahun 1959 ataupun 1960. Lebih kurang 1959 ataupun 1960 di perkampungan Al-Qarn di selatan Arab Saudi. Perkampungan Al-Qarn di selatan Arab Saudi. Dan beliau belajar di Universiti Islam Imam Muhammad bin Saud. Universiti Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Arab Saudi. Subhanallah. Maka bila kita tengok biodata para ulama ini, subhanallah, mereka tidak akan pernah putus-putus untuk belajar. Maknanya sentiasa belajar daripada kecil. Kalau kita tengok ayah daripada Dr. Aid Al-Qarni ini juga telah mendidik Dr. Aid Al-Qarni ini daripada kecil. Untuk didikan daripada awal, belajar daripada mula, bagaimana untuk memahami Al-Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyambung pula pengajian di peringkat menengahnya, kemudian sampai di peringkat universitinya, sehinggalah beliau banyak menuliskan buku-buku yang banyak memberikan manfaat kepada umat ataupun kepada masyarakat. Dan kitab yang dituliskan masyhur ialah kitab yang kita akan bacakan pada malam ini, iaitu kitab La Tahzan. Kitab La Tahzan ataupun kitab Jangan Kamu Bersedih. La Tahzan. Subhanallah. Tuan, kalau kita tengok berkaitan dengan La Tahzan ini, kitab yang dikarang oleh Dr. Aid Al-Qarni ini, rupanya kitab La Tahzan ini dia mendapat inspirasi untuk menulis kitab La Tahzan ini adalah ketika beliau berada di dalam penjara. Subhanallah. Rupanya beliau juga pernah dipenjarakan oleh kerajaan kerana pernah menulis bait-bait syair ataupun penulisannya berunsurkan berkaitan bab politik. Subhanallah, bila tulis berkaitan politik, mungkin kritikan kepada kerajaan dan seumpamanya, akhirnya beliau ditangkap dan dipenjarakan. Maka dalam penjara itu muncul inspirasi, kerana mungkin beliau dalam keadaan kesedihan, Allah berikan ilham kepada Dr. Aid Al-Qarni ini untuk mengarang satu kitab yang dinamakan sebagai La Tahzan ini, sehingga terhasillah kita panggil sebagai kitab La Tahzan ini yang merangkumi sebanyak 281 bab. Subhanallah. 281 bab. Maksud tu kalau kita katakan saya tak baca kitab ini satu persatu ataupun demi kita panggil sebagai satu kata per satu kata. Saya tak baca begitu. Satu ayat kepada satu ayat, tak. Kalau tidak, kita akan jadi 281 episod. Entah berapa tahun nak tunggu kita habis tu. Jadi 281 tajuk ini ataupun bab ini, insya-Allah kita akan compilekan. Kita bukan kejar khatam. Sekali lagi saya ingatkan, kita bukan kejar khatam kitab, tetapi kita cuba rangkumkan sekiranya tajuk itu bersangkut paut. Macam hari ini kita nak bincang tajuk pertama sehingga tajuk 4 sebab dia bersangkutan. Berkaitan pula dengan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitulah jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Maka dia merujuk kepada tajuk yang pertama sehingga tajuk yang keempat. Jadi Dr. Aid Al-Qarni ini, subhanallah, biografi dia, biodata dia dan inspirasi yang dia dapat untuk menghasilkan kitab La Tahzan ini, rupanya beliau berada di dalam penjara. Kemudian Allah ilhamkan dia untuk mengarang kitab ini. Maka setelah mana beliau keluar, maka terhasillah buku kitab La Tahzan yang berada di hadapan kita ini. Dan kitab La Tahzan ini diambil sempena kalimah yang dituturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kalimah ataupun kalam Allah, itulah ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah tuturkan, dan juga ia merupakan satu kalimah yang pernah dituturkan oleh Nabi SAW ketika mana nak berhijrah. Subhanallah, hampir dah kita berhijrah ataupun hampir dah kita masuk untuk tahun yang baru ataupun satu Muharram. Bila satu Muharram, kita akan dihidangkan dengan banyak kisah-kisah berkaitan dengan penghijrahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana peristiwa hijrah berlaku, Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar daripada rumahnya, kemudian bersembunyi di Jabal Sur sehingga berada di sana 3 hari. Berada di Jabal Sur 3 hari. Subhanallah, 3 hari 3 malam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengeluarkan memo ataupun kita katakan sebagai tawaran yang hebat, sesiapa yang bertemu dengan Muhammad ataupun Abu Bakar,
maka kami akan berikan dia 100 ekor unta. Tuan-tuan, banyak 100 ekor unta. Maka ramailah di antara orang-orang Quraisy itu berserakan mencari Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Sehinggalah beliau dan Abu Bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq yang bersembunyi di gua sur yang kecil itu. Maka orang-orang Quraisy tadi ini naik, manjat dan pergi di atas sana. Sehinggalah dalam keadaan ketakutan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam keadaan yang sangat takut, sehingga Nabi kata, wahai Abu Bakar, kenapa kamu takut? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, maknanya apa? Kalau siapa yang pernah naik, subhanallah, siapa yang pernah naik Jabal Sur ini, saya lebih suka cerita bila mana kita dapat gambaran. Kita orang yang duduk dalam gua sur ini, dia dalam keadaan rendah ke bawah, dan dia akan nampak kaki orang yang lalu lalang. Dia akan duduk dalam gua bawah, tapi dia boleh nampak kaki orang lalu lalang. Jadi Abu Bakar ini dalam keadaan ketakutan sambil melihat kaki-kaki yang ada. Iaitulah orang-orang Quraisy yang sedang mencari Nabi dan juga Abu Bakar. Tuan-tuan bayangkan bagaimana keadaan ketika mana Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalaulah mereka tundukkan pandangan sedikit ke bawah, mereka akan nampak kita, ya Rasulullah. Apa berlaku? Kalau nampak Nabi dan juga Abu Bakar, pasti Nabi dibunuh. Abu Bakar dia bukan fikir bahawa dia dibunuh ataupun tidak. Tapi Abu Bakar fikir bagaimana kalau Nabi dibunuh. Tuan-tuan, siapa yang memberikan keselamatan ataupun siapa yang memberikan ketenangan kepada Nabi? Ketika itulah muncul perkataan la tahzan ini. Nabi kata kepada Abu Bakar, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain, Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, adakah kamu menyangka bahawa kita berdua sahaja dalam ini? Ataupun kamu menyangka bahawa kita berdua je duduk dalam gua ini? Allahu salisuhuma, sedangkan Allah ada yang ketiga. La tahzan, innallaha ma'ana. Subhanallah, rupanya ini adalah kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi katakan, wahai Abu Bakar, adakah kamu menyangka bahawa kita berdua sahaja dalam gua ini, sedangkan Allah ada yang ketiga? La tahzan, jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Rupanya la tahzan ini, kitab Dr. Al-Qarni ini diambil sempena dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika mana nak berhijrah ke Madinah. Dan Allah maktubkan cerita ini di dalam surah At-Taubah. Allah maktubkan cerita ini dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-40. Juga Allah menggunakan kalimah yang sama, la tahzan innallaha ma'ana. Kita boleh buka dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40. Juga Allah maktubkan nama yang sama ataupun kalimah yang sama, iaitu la tahzan innallaha ma'ana. Cuma kitab ini hanya diambil la tahzan saja, iaitu jangan kamu bersedih. Semata-mata apa Dr. Al-Qarni ini menyuruh ataupun meletakkan perkataan la tahzan ini? Semata-mata untuk memberikan peringatan kepada kita, jangan kamu bersedih wahai sahabat-sahabatku. Begitu cerita dia. Jangan kamu bersedih, maka dihidangkan kepada kita 281 bab dalam kitab La Tahzan ini. Subhanallah. Satu persatu kita akan cuba untuk menghuraikan apa yang disebutkan Dr. Al-Qarni ini. Mudah-mudahan dalam keadaan kita pelajari kitab ini ataupun kita ambil intipati yang ada dalam kitab ini, memberikan kita inspirasi dan memberikan kita ketenangan. Kerana apa yang kita buat dalam kitab ini sama, dan juga dalam program yang kita lakukan ini sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan ketenangan. Bukan untuk tuan-tuan, untuk saya dan semua yang menonton. Untuk menyebarkan kedamaian, ketenteraman hati, membuka pintu harapan. Kalau kita katakan bahawa yang lalu, sejarah kita yang lalu merosakkan kehidupan kita, hari ini kita dah dapat kuncinya. Aku tak mahu lagi ingat yang lalu. Aku nak mulakan kehidupan kita yang baru hari ini. Subhanallah, ini tujuan kita buat program ini. Dan itu juga tujuan Dr. Al-Qarni mengarang kitab ini. Subhanallah. Jadi sebenarnya program kita ini adalah untuk mengusir kesedihan dan kedukaan, kepedihan dan penderitaan, kegelisahan dan kegundahan yang ada dalam hati kita. Jadi saya suka dengan kata-kata Dr. Al-Qarni bila dia menuliskan di dalam mukaddimahnya. Subhanallah. Tuan tahu bagaimana Dr. Al-Qarni ini dia menghilangkan kemarahan dia, kegusaran dan kesedihan dia. Bila dia dalam keadaan kemarahan dan kesedihan, tuan tahu dipikir apa? Dalam mukadimah disebutkan bahawa dia kata dia adalah pengarang kitab La Tahzan. Jadi dia menyuruh orang tak mau bersedih. Jadi takkan aku juga kena bersedih. Ini kata-kata Dr. Al-Qarni. Tuan boleh tulis nanti di ruangan ataupun di Facebook masing-masing. Buat status, tak apa. Dr. Al-Qarni tulis, apa dia? Sedang aku ini adalah pengarang kitab La Tahzan. Aku menyuruh orang jangan bersedih. Mana mungkin aku kena bersedih. Subhanallah, ini satu kata-kata yang sangat-sangat berinspirasi buat kita. Itu bagi Dr. Al-Qarni. Tapi bagi kita, mungkin macam saya memberikan, menyampaikan kata-kata Dr. Al-Qarni ini kepada tuan-tuan. Saya nak sebutkan apa? Saya menyampaikan cerita supaya jangan kamu semua bersedih.
mana mungkin saya menyuruh kamu jangan bersedih, saya bersedih. Maksud dia gitu. Maknanya sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan perempuan yang menonton, menunjukkan bahawa apa? Cari satu benda yang menjadi kunci pada kita. Aku selalu up status, suruh jangan orang bersedih. Nanti bila saat aku tengah bersedih ketika itu, gunakan benda ini, gunakan kunci ini. Aku selalu suruh orang jangan bersedih. Takkanlah ketika aku muncul dalam perasaan hati aku tiba-tiba rasa sedih, aku nak bersedih, aku kena bangkit. Itu kuncinya. Maknanya cari satu kunci untuk memberikan inspirasi pada kita supaya apa? Supaya dalam keadaan kita jangan bersedih. Cari satu kunci. Kalau aku bersedih, kenapa aku pergi cerita kat orang supaya jangan bersedih? Subhanallah, ini yang kita nak. Ini yang kita nakkan kuncinya supaya apa? Supaya kita dapat menghilangkan kegusaran dan kesedihan yang ada dalam diri kita. Baik, jom kita mulakan perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan episod kita yang pertama, iaitulah jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Saya ucapkan juga terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak. Kak Noh pun ada, subhanallah. Kak Noh dia ada live banyak kata dia. Terima kasih Azwan, terima kasih yang menulis komen dan juga kongsi ataupun share pada kita. Subhanallah, macam-macam ada yang kita lihat pada malam ini. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan juga pahala yang baik untuk kita, insyaAllah. Baik, saya nak sebutkan apa? Kita nak mulakan perkongsian kita pada malam yang penuh barakah ini dengan kita panggil sebagai memulakan episod kita yang pertama daripada tajuk yang pertama sehingga tajuk yang keempat. Itulah berkaitan dengan merenunglah dan bersyukurlah. Subhanallah. Apa yang kita tahu berkaitan dengan la tahzan ataupun kesedihan ini, jangan kamu bersedih. Tuan-tuan, saya nak sebutkan bahawa apa? Apa yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan pada hari ini adalah berkaitan kita perlu bangkit daripada kegusaran dan kesedihan yang lalu. Saya kira semua orang ada masalah. Saya kira semua orang dalam dunia ini, baik kita ni orang miskin, dia ada masalah dia. Baik dia orang kaya pun dia ada masalah. Jangan kita katakan alhamdulillah Ustaz, dia orang kaya mesti tak ada masalah. Orang kaya pun dia ada masalah dia masing-masing. Baik orang yang sehat, baik orang yang sakit, baik kanak-kanak, baik orang besar, semua ada masalah. Jadi bila kita sebut masalah-masalah inilah, kita perlu tahu kenapa Allah uji kita. Tuan-tuan, saya nak kita semua balik-balik kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan kita tengok daripada kitab-kitab yang dikarang oleh Dr. Ain Al-Qarni ini, semuanya dibawakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW untuk menjadi pegangan kita. Ada juga kaul para ulama, kata-kata para sahabat dan juga mungkin kaul para sahabat, para tabi'in untuk meletakkan dalam keadaan kita tahu bahawa ini adalah kata-kata yang memberikan semangat buat kita. Tapi yang paling utamanya saya lebih suka merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sebab tu bila mana kita katakan setiap daripada kita ini ada masalahnya tersendiri. Kita rasakan masalah itu menggusarkan kita, menyedihkan hidup kita. Kita perlu balik-balik kepada Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ujian ini? Mengapa Allah memberikan kita masalah-masalah ini? Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Allah katakan, adakah manusia ini menyangka bahawa kami biarkan dia begitu saja? Ayyaqulu amanna, sehingga mereka mengatakan bahawa kami beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita balik pada ayat ini, subhanallah, ayat ini adalah ayat motivasi, tuan-tuan. Ayat ini, surah Al-Ankabut, ayat kedua ini adalah ayat motivasi. Menunjukkan bahawa apa? Allah berikan kita ini ujian, Allah berikan kita ini musibah ataupun masalah adalah semata-mata untuk apa? Untuk menguji keimanan kita. Kita dulu di sekolah, saya rasa kita dulu di sekolah, kalau zaman dulu lah, saya ingat zaman sekarang ni tak ada dah, lulus ataupun tidak peperiksaan, memang akan naik je tingkatan-tingkatan ni kan. Tapi kalau dulu, kalau tak lepas SRP, dulu SRP, sekarang PMR, kan? Maknanya dah berubah, macam-macam berubah dah. Kalau tak lulus satu tingkat itu, dia tak akan naik pada tingkat yang lain. Contoh senang, kita ambil universiti lah, ambil peringkat universiti dah. Kalau satu semester ini dia gagal, maka dia tak akan naik pada semester yang kedua. Kalau semester 2 ni gagal, dia tak akan naik pada semester yang ketiga. Allah juga membuat ujian itu untuk hambanya dalam keadaan kamu tak lepas ujian ini, kamu tak akan boleh naik ataupun pergi kepada pangkat yang seterusnya ataupun makam yang seterusnya. Jadi kenapa Allah beri ujian pada kita? Kerana untuk menguji iman kita dan untuk menaikkan darjat kita. Subhanallah, kalau kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan ini menunjukkan bahawa apa? Allah memberikan kita peluang untuk naik lagi pangkat, untuk naik lagi darjat. Sebab kita tahu bahawa ayat motivasi yang lain Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir 286.
Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini lagi ayat motivasi. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang itu dengan satu bebanan yang Allah tahu bahawa mereka sanggup dan mampu untuk menanggung bebanan itu. Siapapun kita, saya sebutkan tadi, kita miskin, kita kaya, kita laki, kita perempuan, kita sehat, kita sakit, semua masalah yang ada, Allah beri kepada orang itu, kepada kita semua berdasarkan level kita. Allah takkan uji tuan-tuan, Allah takkan uji seseorang itu dengan level yang kita katakan dia mampu tahap itu tapi Allah bagi ujian yang tinggi. Allah takkan mampu, Allah takkan bagi begitu. Tapi mungkin orang kata, ujian ni berat. Kadang-kadang kita tengok kan, ada mungkin di keliling kita, mereka diuji dengan kehilangan orang yang tersayang, anak dia mungkin, mak ayah dia mungkin. Kita yang tengok, subhanallah, beratnya ujian. Allah bagi ujian pada dia. Kita tengok dia. Kita tengok situasi yang ada pada diri dia. Berat untuk kita tengok. Tetapi Allah berikan ujian itu kepada dia sebab Allah tahu dia mampu untuk tanggung. Sama macam kita. Kita yang duduk dalam kehidupan kita, level kita dalam keadaan mungkin level kita paras-paras rendah saja. Jadi Allah uji kita dengan begitu saja. Dengan level yang rendah saja, ujian yang level yang rendah-rendah saja. Jadi bila Allah uji level yang rendah saja, maka kita kena tahu bahawa dalam ayat yang Allah sebutkan surah Al-Baqarah ayat 286 ini, kita mampu untuk tanggung ujian itu, masalah itu, kesedihan itu kerana Allah kata dah, kau mampu untuk tanggung. Tuan-tuan, ini ayat motivasi. Dua ayat motivasi saya sebut tadi. Surah Al-Ankabut ayat kedua, surah Al-Baqarah ayat terakhir 286. Faham ayat ni baik-baik, insya-Allah kita mampu untuk tanggung ujian selepas daripada ini. Jadi sebab itu kita katakan apa tadi? Kita katakan bahawa bila mana kita ada masalah, jangan risau. Allah nak naikkan darjat kita. Mungkin Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah berikan ujian kepada kita ini mengikut level kita masing-masing. Semakin rapat dia dengan Allah, semakin dekat dia dengan Allah, ujiannya makin tinggi. Contoh tengok bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah, bagaimana anak kesayangannya, dia disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembelih anaknya, iaitu Ismail AS. Tuan-tuan, kita tengok benda tu amat-amat besar. Tapi lulus ataupun tidak ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, lulus. Nabi Ibrahim buat. Pasal apa? Pasal level keimanannya itu. Bila Allah bagi, menunjukkan bahawa Allah tahu Nabi Ibrahim mampu untuk tanggung benda itu. Tapi kita yang bawah ni, kita rasa macam, berat ujian Nabi Ibrahim. Sebab tu kita tak sampai ujian tu. Sebab itu para Nabi dan para Anbiya, para Rasul ini, kita panggil sebagai para Rasul, para Anbiya punya level. Jadi bila kita katakan bahawa kita peringkat yang bawah, kita tak mungkin sampai tahap begitu. Jadi mungkin peringkat seterusnya ataupun peringkat yang ke bawah sikit, peringkat siddiqin, mungkin peringkat syuhada, peringkat ulama, sampailah pada kita peringkat awam, maka levelnya makin rendah, makin rendah, makin rendah. Tapi ujian yang Allah bagi, pastinya kita mampu untuk tanggung. Sebab apa? Sebab ujian tu adalah level kita. Kadang-kadang kita tengok ujian yang sekecil-kecil pun kita tak boleh tahan. Ujian-ujian sekecil ni pun kita tak boleh tahan. Contohnya apa? Contohnya kita pergi masjid. Pergi masjid jarang-jarang. Pergi masjid hari Jumaat saja. Bila pergi masjid, slipper hilang. Bila pergi masjid, slipper hilang. Keluar-keluar tengok slipper, semua orang dah balik dah. Cari-cari slipper, kiri kanan tak ada. Dia mengamuk satu masjid. Dia katakan, ini aku malah pergi masjid ni, kata dia. Asal pergi masjid, slipper hilang. Dulu tak pergi masjid, tak hilang slipper. Pasal dia tak pergi masjid, memang tak hilang. Tapi nak sebutkan bahawa apa? Itu ujian yang level dia. Sepatutnya dia kena tanggung benda tu. Maksudnya dia mampu tanggung. Mungkin kita katakan bahawa kenapa aku dapat ujian begini? Kenapa Allah berikan aku ujian begini? Maka menunjukkan bahawa kita punya level tahap tu saja. Jadi kenapa kita tak boleh tanggung? Sebab sedangkan Allah sebutkan bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Menunjukkan Allah memberikan ujian itu kepada orang yang mampu tanggung. Contoh kita dilanggar daripada belakang. Kenapa kita marah? Sebab ini adalah benda yang boleh kita kontrol, yang boleh kita kawal. Jadi mungkin kita katakan bahawa itu hanya level. Saya suka bila mana kongsikan satu cerita daripada ustaz yang ceritakan kepada kami satu ketika dahulu. Bila mana ada satu orang ayah, dia mendapat panggilan daripada satu orang guru ataupun seorang ustaz yang nak memberikan khabar bahawa anaknya telah meninggal dunia. Anak dia belajar di satu pondok. Tapi entah macam mana dia keluar ataupun mungkin wallahu alam mungkin keluar daripada pondok itu pergi ke mana-mana kedai dan seumpamanya, akhirnya dia melanggar accident, meninggal dunia. Dan guru ustaz ni tadi nak telefon ayah dia untuk nak bagi tahu bahawa anak dia telah meninggal dunia, agak gugup, takut tentang apa reaksi ayahnya. Tapi nak tak nak kena bagi tahu. Akhirnya dia telefon ayahnya, budak yang meninggal ini tadi, dia telefon,
Dia kata, wahai tuan, dia kata, Assalamualaikum tuan, saya daripada sekolah sekian. Ni ayah kepada sekian ke? Ya. Saya nak bagi tahu bahawa anak tuan telah meninggal dunia. Tuan-tuan, mulut apa yang keluar daripada mulut dia yang pertama? Dia kata, Alhamdulillah, Subhanallah. Maksud Alhamdulillah ni bukan maksudnya Alhamdulillah anak aku dah meninggal. Bukan maksudnya suka. Tetapi ini ujian yang Allah bagi. Tuan-tuan tengok bila mana keimanan seseorang itu levelnya tinggi, pertuturannya bila dapat ujian berbeza. Kalau mungkin kalau kita mungkin tahap apa yang kita akan sebut bila dapat berita sebegini. Subhanallah. Tapi ini yang nak diceritakan bahawa apa? Bahawa hebatnya keimanan seseorang bila mana Allah berikan ujian, dia faham benda ni. Dia faham bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berikan ujian kepada kita. Kerana apa? Kerana Allah tahu kita mampu untuk tanggung ujian tersebut. Maka yang keluar daripada mulut ayah ini, Alhamdulillah. Tapi bukan maksudnya dia suka dengan kematian. Tetapi itu ujian yang Allah bagi, dia terima dengan redha. Bagaimana Nabi Ibrahim AS mengatakan bahawa dia hantarkan anak dan isterinya Hajar ini ke Mekah dalam keadaan tak ada orang langsung. Tapi ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang perlu kita tahu. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini apa dia? Pertama, bila ujian datang pada kita, kesedihan yang datang pada kita, stres yang datang pada kita, maka kita fikirkan pertama adalah Allah nak naikkan darjat kita. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Dan kita ada hari ini untuk memperbetulkan balik yang semalam. Bagaimana keadaannya? Dalam keadaan hari ini aku ada macam-macam dah. Ini yang poin yang kedua. Poin yang kedua, poin yang pertama tadi kita katakan apa yang Allah bagi ni itu adalah hikmah yang baik buat kita. Allah nak hapuskan dosa, Allah nak naikkan darjat kita dan itu level kita. Dan poin yang kedua saya nak kongsikan kepada tuan-tuan pada malam ini adalah berkaitan dengan bagaimana cara untuk menghilangkan kesedihan, kegusaran yang ada pada yang semalam. Lihat pada apa yang ada pada hari ini. Apa yang ada pada hari ini semuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ada hari ini, kita sehat. Contohnya dalam keadaan kita ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Mungkin dalam katakan kita masalah yang ada itu hanya sebahagian saja. Dulu tak ada masalah, sekarang ada masalah. Apa masalah kita ada? Saya sakit Ustaz. Fikir balik, dulu yang Allah bagi nikmat sehat berpuluh-puluh tahun. Sedangkan Allah bagi kita sehat, sakit sedikit ni saja. Takkanlah kita tak boleh sabar sekejap. Ada, kita ikhtiarkan dulu bagaimana keadaan untuk kita nak perbetulkan balik kesehatan kita untuk menjadi sehat. Kita sehat berpuluh-puluh tahun dahulu. Hari ini kita sakit. Takkan kita mengeluh. Mungkin hari ini kita berada dalam keadaan stres. Masalah ekonomi yang ada. Kita tak ada pendapatan yang tetap. Mungkin kita ada masalah nak bayar rumah. Dulu Allah hidupkan kita senang. Gaji berpuluh-puluh ribu bangkali. Gaji dalam keadaan yang lumayan. Ada pula side income. Dalam keadaan kita mampu untuk beli makanan pada... Tapi hari ini Allah uji kita sedikit saja. Dengan tak mampu langsung nak. Tapi kenapa dalam keadaan Allah uji begini, kita rasa sedih yang amat sangat seolah-olah Allah tak sayang kita. Tentang balik-balik pada ayat yang awal tadi. Allah bukan tak sayang kita. Tapi ini tanda bahawa Allah sayang kita lah Allah berikan ujian pada kita. Tapi bila mana kita katakan bahawa kita nak hilangkan stres kita, kesedihan kita yang lalu ini, ataupun dalam keadaan stres kita, ataupun kesedihan kita yang sekarang ini, fikir nikmat yang Allah telah bagi pada kita dulu. Keadaan kita sehat, keadaan kita kuat, keadaan kita mewah dulu, kita mampu pergi berjalan. Saya kira ramai di antara kita yang suka berjalan pergi ke kita panggil sebagai apa? Vacation kan? Kita panggil sebagai dalam keadaan kita berjalan bercuti, kita panggil dengan family kita tiap-tiap tahun keluar pergi berjalan. Tapi tahun ni tak boleh, sekarang ni saat dan ketika ni tak boleh nak keluar berjalan. Kita dah katakan bahawa Allah sedang uji aku dalam keadaan Allah tak sayang aku. Ini silap. Hilangkan kegusaran, hilangkan kesedihan. Kenapa Allah buat begini? Kerana ada hidayah. Kita fikirkan bahawa yang Allah telah bagi kita macam-macam dulu. Dan apa yang ada pada kita saat ini pun terlalu banyak dan kita tak boleh nak hitung terlalu banyak. Kalau kita katakan kita sakit, kaki kita, contohlah kaki kita sakit. Tapi kita masih lagi ada mata yang Allah bagi nikmat. Kita masih lagi ada mulut yang boleh kita bercakap. Kita masih ada tangan yang boleh kita ambil nasi dan suap. Kita masih lagi ada hati yang boleh kita masih lagi ada jantung yang berdenyut untuk memberikan kita kehidupan. Kita masih lagi ada hidung untuk kita bernafas di atas muka bumi. Subhanallah, ini nikmat yang besar. Kalau kita kata kita sedih dengan satu anggota saja yang sakit, ini adalah tidak adil bagi kita. Tidak adil. Allah bagi kita nikmat banyak. Sebab itu bila Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat ke-34 kata Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kamu takkan boleh hitung. Sebab nikmat besar. Kalau kita katakan bahawa hari ini kita susah dalam kehidupan yang susah, tapi kita masih lagi ada rumah untuk duduk. Subhanallah. Orang lain mungkin di luar sana tidak ada rumah.
Kalau kita katakan kita susah dengan tidak ada duit untuk nak bayar sewa, dalam keadaan kita tidak ada duit nak makan, subhanallah, mungkin di luar sana ada orang yang tidak ada langsung makanan dimakan pada setiap hari. Kalau kita katakan bahawa macam-macam keadaan yang kita berlaku saat ujian yang kita tengah tempuh hari ini, kesedihan itu yang menyebabkan bahawa kita tak boleh nak teruskan hidup, di luar sana ramai lagi orang yang sedih. Fikir, ini kunci yang kedua. Ini kunci yang kedua bahawa bagaimana untuk menghilangkan kegusaran dan kesedihan. Berbalik pada kitab kita, la tahzan, jangan kamu sedih. Kenapa? Kerana Allah telah memberikan nikmat yang banyak buat kita. Bukan dulu saja, malah saat dan ketika ini, pukul 8.45 ketika ini, Allah telah berikan nikmat yang banyak. Tak boleh hitung. La tuhsuha. Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang zahir mahu yang batin. Yang mana Allah katakan juga dalam surah Luqman ayat ke-20, kata Allah, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Subhanallah, Allah kata dia telah memberikan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara sempurna kepada kamu semua, yang zahir maupun yang batin. Yang kamu nampak maupun yang kamu tak nampak. Allah. Macam mana keadaan kalau kita katakan bahawa kita masih lagi nak bersedih? Satu, saya suka bila baca kitab Dr. Ain Al-Qarni ini, dia mengatakan bahawa tidak sepatutnya manusia dia ada perasaan sedih. Bukan tak boleh sedih langsung, itu dah kira macam tak betul lah kan. Sedih boleh, Nabi pun bersedih. Nabi bersedih tak tuan-tuan? Sedih. Nabi bila mana meninggalnya syahidnya Zaid bin Harisah, subhanallah, saya selalu cerita dekat live saya. Bila Zaid bin Harisah meninggal dunia ataupun syahid di perang Mu'tah di Jordan, Nabi balik ke rumah Zaid bin Harisah, bagi tahu pada isteri dan anak-anak dan bahawa Zaid bin Harisah telah syahid, sambil memeluk anaknya, anak kepada Zaid bin Harisah dalam keadaan mengalir air matanya basah janggut Nabi. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, ini tangisan apa ya Rasulullah? Rasulullah kata, ini tangisan kekasih kepada seorang kekasih Allah. Bagaimana keadaan Nabi SAW menangis ketika mana meninggalnya sahabat Nabi bernama Uthman ibn Maz'un. Ketika mana meninggal, Nabi cium dan kucup dahi Uthman ibn Maz'un. Sehingga Aisyah meriwayatkan bahawa ketika itu jatuh air mata Nabi terkena pipi Uthman ibn Maz'un yang telah meninggal dunia. Ya Allah. Nabi bersedih. Tetapi Nabi tak jadikan kesedihan itu tak mampu untuk menghadapi masa hadapan. Sedih boleh, tapi dia berpada. Sedih ada. Sebab itu kalau kita katakan bahawa sedih ini hanya sementara sahaja. Untuk nak sedih boleh. Nabi benarkan untuk kita bersedih, tapi bukan sentiasa bersedih sehingga tidak boleh mengecapi ke masa hadapan yang ada di hadapan. Subhanallah. Ini bukan cara Islam. Tapi Islam menganjurkan kita apa? Islam menganjurkan kita bahawa lihat nikmat yang Allah telah bagi dan kamu patut bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu benar-benar bersyukur kepada aku, kata Allah, maka aku akan tambah untuk kamu. Tambah apa? Tambah daripada segi materialnya. Kalau kita katakan kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Hari ini aku syukur walaupun Allah bagi sikit, RM10, RM100 contohnya. Aku bersyukur. Mungkin Allah akan tambah material. Maksud material, Allah akan tambah duit itu di masa hadapan. Ataupun Allah akan tambahkan jiwa kita yang tenang. Ini batin ya. Yang kita sebutkan tadi, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya Allah katakan bahawa kami berikan nikmat kepada mereka ini secara sempurna, zahir maupun batin. Zahir, yang mana kamu nampak material itu. Tapi batinah, walaupun kamu tak dapat tambahan daripada material, tapi hati kamu tenang dengan apa yang kamu perolehi. Ini dipanggil sebagai qanaah. Subhanallah. Dan sebab tu kalau kita katakan bahawa kita nak bersedih, tak patut untuk bersedih terlalu lama. Boleh sedih, tapi bukan terlalu lama. Jadikan kunci pada hari ini yang kita dapat supaya kita boleh hilangkan kegusaran, kesedihan kita yang sedang kita hadapi. Yang lalu, maksudnya yang semalam. Jangan cerita lalu. Yang semalam punya kita gelisah. Yang semalam punya kita sedih. Hari ini kita nak jadikan lebih baik daripada semalam. Sebab itu masalah yang berlaku pada masa lalu ataupun semalam, terus kita biarkan, jangan pandang lagi ke belakang dan terus pandang ke hadapan. Jangan disebabkan kita bersedih dalam keadaan kita boleh membunuh masa hadapan kita. Hanya bersedih, kenapa jadi begini. Saya ingat ramai di antara kita sekarang ini dalam keadaan kesedihan bila tengok naiknya kes COVID-19 yang hari ini mencecah 20,000 kes satu hari. Tuan-tuan, saya lebih suka bahawa kalaulah kita rasa depressed ataupun stres bila lihat kes begini, saya cadangkan tuan-tuan, jangan tengok kes-kes hari-hari. Jangan tengok.
Kalau tak tengok Ustaz, risaulah saya. Bukan risau, maksudnya tuan-tuan jalankan kerja tuan-tuan macam biasa, jaga SOP, jangan kita berdekat-dekat dengan orang, jaga kita punya tingkah laku supaya kita tidak melibatkan kes. Memang kalau kita tengok mungkin orang akan rasa macam uh, risaulah, dalam keadaan macam mana dia akan mula depreskan diri dia, dia akan streskan diri dia, kenapa pula tak turun-turun. Jadi benda ini yang kita katakan bahawa jangan lihat, biarkan saja dia berlalu. Kita teruskan saja kehidupan kita. Allah telah tetapkan bahawa apa? Bahawa apa kehidupan yang kita akan lalui, Allah telah tetapkan. Teruskan kehidupan kita macam biasa. Jangan sampai kesedihan dan stres kita, depres kita, yang kita tengok kes kita makin banyak kematian, makin banyak setiap hari, menyebabkan kita murung, tak boleh nak buat kerja sampai kita katakan esoknya musnah. Kita cuma ada 3 hari saja tuan-tuan. Semalam, hari ini dan esok. Semalam dah lepas. Semalam, kalau kata semalam itu adalah masalah kita, kehidupan kita dalam keadaan kesedihan kita, kegusaran kita, tinggalkan dia. Hari ini adalah hari kita. Esok belum tentu. Tapi hari ini boleh menyebabkan besok berlaku lebih baik daripada hari ini. Subhanallah. Yang ini yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Kunci yang kita katakan bahawa apa? Yang keduanya adalah kita kena tahu bahawa nikmat yang Allah bagi terlalu banyak. Jangan sampai kita katakan boleh merosakkan masa hadapan kita. Jadi kuncinya, dan sentiasa kita katakan bahawa kita try untuk hari apa yang ada pada hari ini, kita ubah yang semalam supaya lebih baik daripada hari ini. Kalau kata semalam kita punya perniagaan mungkin tak maju, tapi hari ini aku akan cubakan perniagaan aku lebih maju. Cari dia punya masalah dia apa. Mungkin aku punya marketing tak cukup kuat untuk nak jadikan, cari marketing dia atau gunakan marketing yang lebih advance lagi untuk jadikan hari ini lebih baik pada semalam. Kalau kata semalam aku sakit, bagaimana hari ini untuk menjadikan aku lebih sehat daripada yang semalam. Kalau katakan hari ini ekonomi aku jatuh, semalam ekonomi aku jatuh merudum, hari ini fikir bagaimana untuk aku menjadikan ekonomi aku semalam menjadi lebih tinggi pada hari ini. Subhanallah. Jadi ini antara dia. Kalau tak ubah, siapa yang nak ubah? Kalau bukan kita yang ubah, siapa yang nak ubah? Yang ini Allah sebut dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-11. Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala la yughayyiru ma biqaumin, takkan ubah sesuatu kaum itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim, sehinggalah kaum itu sendiri yang mengubah. Maksudnya apa? Allah takkan ubah diri dia. Maaf, Allah takkan ubah kita kalaulah kita tidak akan ubah diri kita sendiri. Itu maksud dia. Jadi surah Ar-Ra'du ini menyuruh kita, dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-11, menyuruh kita ubah hari ini apa yang telah berlaku semalam. Semalam mungkin rosak. Lupakan. Tuan-tuan, saya lebih suka kiasan-kiasan yang diberikan oleh Dr. Ain Al-Qarni dalam kitab ini. Subhanallah. Apa yang disebutkan oleh Dr. Ain Al-Qarni ini, kita mungkin pernah makan nasi yang basi contoh. Makanan yang basi, nasi yang basi. Perumpamaan ini bagus tuan-tuan. Mungkin semalam kita telah makan nasi yang basi. Tapi hari ini, yang ni pun tuan-tuan boleh post, tulis dalam ruangan komen. Subhanallah, saya suka bila mana ada orang yang boleh tulis status dengan kata-kata kiasan yang sangat cantik ni. Dr. Ain Al-Qarni kata apa? Semalam mungkin kita makan makanan yang basi. Tapi hari ini kita makan nasi ataupun makanan yang bersih ataupun dalam keadaan yang sempurna, tak basi. Tapi kita tak fikirkan nasi yang basi semalam dah, tak fikir dah. Yang basi semalam memang dah lepas. Maka lupakan nasi yang basi semalam. Hari ini kita dah dapat nasi yang benar-benar namanya nasi. Maka makanlah nasi itu. Sama macam hari. Semalam, kita dah katakan bahawa semalam kita punya kehidupan mungkin dalam keadaan kesedihan dan mungkin merudum sikit. Tapi kita dapat hidup lagi pada hari ini. Jadi kita dah dapat hari ini, lupakan yang semalam. Jadikan hari ini adalah hari yang terbaik buat kita berbanding daripada semalam. Subhanallah. Ini kata-kata Dr. Ain Al-Qarni. Tuan-tuan boleh ambil kata-kata ini, tulis di ruangan ataupun di ruangan komen boleh, ataupun juga di kita panggil sebagai di Facebook. Mudah-mudahan bila mana kita dapat kata-kata ini inspirasi buat kita. Inspirasi buat kita untuk kita terus ke hadapan dan jangan memikirkan lagi perasaan kehidupan kita, kegusaran dan kesedihan kita yang semalam. Hari ini dah ada, jangan fikir lagi yang semalam. Gunakan hari ini untuk majukan esok. Itu berarti kita katakan bahawa hari ini, esok, semalam, hari ini dan esok. Gunakan hari ini untuk jadikan diri kita lebih baik untuk esok. Yang ini tuan-tuan, saya nak kongsikan juga hadis Nabi SAW ataupun kata-kata daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata apa? Abdullah bin Umar kata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah
Wa idza asbahta fala tantazil masa. Subhanallah. Ini pun satu ayat inspirasi. Kata-kata inspirasi daripada Abdullah bin Umar. Kata dia apa? Dia kata apabila kamu berada pada waktu petang, idza amsayta fala tantazil sabah. Jangan kamu tunggu pada besok pagi. Idza asbahta, apabila kamu berada pada waktu pagi, fala tantazil masa. Jangan kamu tunggu pada besok petang ataupun pada petang hari. Menunjukkan apa kata Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar kata kalau kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu lengah nak buat benda itu nak besoklah buat, petang lah buat. Kamu dah rasa benda tu nak buat hari ini. Buat hari ini. Jangan tunggu dan jangan lengah. Kerana bimbang perasaan itu tidak akan ada lagi pada diri kita esoknya. Kalau kita kata, saya rasa macam nak sedekah lah hari ni, nak bagi jiran kita makan. Hari ni dah rasa, iza asbahta, iza amsayta fala tantari sabah. Kamu dah rasa pada waktu pagi benda tu. Jangan tunggu waktu petang. Jangan lengah. Maksudnya apa? Kamu kena buat. Maksudnya hari ini kamu dah ada. Jangan tunggu besok nak buat. Kamu rasa sedekah kamu nak buat hari ni. Buat. Jangan tunggu besok. Sebab mungkin besok kita tak ada harta lagi dah nak bagi pada orang yang susah. Mungkin besok perasaan yang Allah nak bagi pada kita macam hari ini dan saat ini untuk nak bagi sedekah, tolong kepada orang pada ketika itu dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Mungkin tiba-tiba besok kita kata, alah semalam rasa nak bagi, hari ni tak bagi pula. Saya rasa mungkin semua orang ada benda ni. Semua orang rasa pernah benda ni. Sebab kita berlengah-lengah dengan apa yang kita nak buat. Sebab itu kata Dr. Ain Al-Qarni bahawa apa? Bahawa jangan kita jadikan hari ini sebagai lengah-lengahan. Kerana apa? Kerana belum tentu besok ada pada kita. Jangan tangguh besok. Kerana bimbang dalam keadaan kita ini belum tentu hidup besok. Ini satu penyakit kalau kita buka dalam kitab An-Nasahih Al-Adiniyah, An-Nasahih Ad-Diniyah, nasihat agama dan wasiat iman. Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala dia menuliskan bahawa orang-orang yang menyangka bahawa dia hidup bukan 23 tahun, 40 tahun pun. Dia rasa dia boleh hidup besok sahaja pun. Dia rasa dia boleh hidup besok. Ini satu penyakit yang dipanggil sebagai tulul amal. Tuan-tuan boleh tulis dalam ruangan komen. Tulul amal. Maksud tulul amal ini adalah panjang harapan. Menyangka bahawa dia boleh hidup lama lagi. Tuan-tuan, saya rasa kita ada penyakit tulul amal ni. Tapi yelah, sebab kita rasa apa? Sebab kita rasa benda tu kita mampu hidup. Kita mampu untuk hidup. Tuan-tuan, kita baru lepas sembahyang maghrib. Kejap lagi kita sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak kan, kita rasa macam besok pagi aku akan buat sembahyang subuh. Kita rasa bahawa kita boleh sembahyang subuh besok pagi. Tapi kalau perasaan tulul amal ini tak ada, dia akan ada walaupun sedikit. Tapi kita nak hilangkan dia kena peringkat-peringkat lah. Ni kena belajar bab hati pula. Cara nak hilangkan benda itu, dalam keadaan apa? Dalam keadaan saya tak rasa pun bahawa saya boleh hidup besok pagi. Saya akan buat solat isyak sekejap lagi dalam keadaan yang sangat khusyuk. Dan ini penyakit yang ada dalam diri kita. Kita semayang masih lagi tak khusyuk. Ni kita panggil sebagai apa? Jangan tangguh. Hari ni kita rasa kita nak buat. Ya Allah, aku rasa macam hari ni je yang aku ada. Semalam dah tak ada. Semalam dah rosak dah kehidupan aku. Tapi hari ni je yang aku ada. Aku nak jadikan hari ini sebagai hari yang terbaik. Mungkin besok tak ada dah. Jadi solat isyak pada hari ini aku nak buat penuh khusyuk dalam keadaan yang penuh bersungguh-sungguh seolah-olah inilah solat terakhir aku. Maka dia akan buat solat itu paling terbaik. Subhanallah. Nabi kata dalam hadis dipanggil sebagai salatan muwaddi' atau salatan muwadda'. Salat seperti mana orang yang nak berpisah daripada dunia. Subhanallah. Ini peringkat khusyuk yang paling tinggi. Tapi kebanyakan kita, sama saya sekalipun, kita semayang dan kita akan rasa bahawa nanti lagi boleh semayang lagi. Jadi semayang isyak, jadi semayang subuh. Lepas kita semayang subuh, nanti kita rasa semayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak buat subuh tu betul-betul. Dan kita rasa bahawa kenapa? Kerana zuhur nanti tak boleh semayang lagi. Siapa yang tahu kita boleh semayang seterusnya? Ini dalam bab soal ibadat lah. Dalam bab soalan ibadat. Dalam bab ibadat gitu. Tapi kalau dalam bab pekerjaan dunia contohnya, kalau kita katakan kita tak buat pekerjaan itu bersungguh-sungguh pada hari ini, belum tentu besok kita boleh dapat. Dia kata nanti besok lah kita buat. Belum tentu kita dapat besok. Ini juga penyakit tulul amal dipanggil. Jadi saya nak balik-balik kepada kitab kita Dr. Ain Al-Qarni menyebutkan apa? Menyebutkan bahawa jangan tangguh-tangguh untuk melakukan sesuatu perkara. Kenapa? Kerana dalam keadaan kita tahu benda yang disebutkan kita punya adalah hari ini saja. Bila kita katakan hari ini, maka kita buat ibadat bersungguh-sungguh. Hari ini yang kita ada. Kalau kita katakan hari ini yang kita ada kerja kita bersungguh-sungguh. Kalau kita katakan bahawa kita ini hari ini saja, ada orang yang kita nak melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan sungguh-sungguh. Kalau kita katakan hari ini kita ada hari ini saja. Besok belum tentu ada. Kita nak buat baik kepada ibu dan ayah kita. Kita nak buat baik kepada isteri kita. Kita nak buat baik kepada suami kita. Kita nak buat baik kepada anak-anak kita. Kerana kita tak tahu besok ada ataupun tidak.
Tuan, saya kira ramai ada pengalaman begini bila mana dia melihat, bila mana dia berjalan, mungkin tak kisahlah mana-mana berjalan punya kita datang, kita lalu, kita akan tengok jam tiba-tiba ada orang yang meninggal dunia kerana aksiden dan seumpamanya. Mungkin perjalanan kita nak pergi bekerja contoh, selalu kita jalan tu elok je, tak jam pun. Tapi pada pagi tersebut kita tahu jalan tu jam. Bila depan sikit kita tengok ada orang meninggal dah balut dengan kain hitam. Kemudian kita terfikir dalam hati kita, Allah, adakah tadi dia keluar daripada rumah, dia peluk dan cium isteri dia? Adakah dia keluar tadi daripada rumah meninggalkan keluarganya, dia peluk anak dia? Atau mungkin dia pesan kepada anak dia jaga diri baik-baik, jaga mak, jaga solat, jaga kesihatan, taat pada Allah. Adakah dia pesan begitu? Boleh jadi dia ataupun boleh jadi tidak. Sebab itu kalau ada orang yang perasaan dia rasa bahawa hari ini adalah hari itu saja dia punya, maka dia akan beri pesanan ini kepada keluarga dia. Tapi sebab mungkin kita tidak ada perasaan itu, itu menyebabkan bahawa diri kita hancur. Semalam kita dah hancur, hari ini kita nak hancur lagi. Tak, hari ini adalah hari kita. Maka bangkit, tuan-tuan. Bangkit untuk mengatakan bahawa hari ini aku punya. Aku tak nak sedih lagi seperti semalam. Aku nak gembira. Aku nak bahagia. Aku nak tenang pada hari ini. Sebab itu saya katakan tadi bahawa mereka yang kita panggil sebagai tadi, benda cerita yang kita katakan meninggal dunia. Kalaulah dia tahu bahawa itu adalah hari terakhir dia, maka dia akan pesan pada isterinya baik-baik. Dia akan pesan pada anak dia baik-baik. Dia akan peluk dan cium seolah-olah apa? Seolah-olah dia akan pergi meninggalkan dunia pada hari tersebut. Tuan, kalau ada perasaan begini, kehidupan kita akan bahagia. Bahagia yang amat sangat, tuan. Subhanallah. Saya bila cerita benda ni, saya sendiri pun benda yang macam ni saya rasa sukar untuk nak buat. Tapi sama-sama lah sebab saya katakan tadi apa? Kata-kata Dr. Al-Qarni tadi lah saya ambil. Kalaulah saya boleh sampaikan benda ni kepada tuan-tuan supaya jangan sedih, bangkit. Saya juga bila dalam keadaan down besok, saya manusia, saya mesti ada down, saya mesti ada stres, saya mesti ada sedih. Tapi bila dalam keadaan begitu, saya nak guna kunci yang saya pakai hari ini. Saya pesan kepada tuan-tuan jangan sedih, bangkitlah. Ketika itu saya akan pakai. Aku pesan pada orang suruh bangkit, aku pesan pada orang jangan sedih. Kenapa aku kena bersedih? Ini Dr. Al-Qarni yang kita perlu pakai. Subhanallah, waktu kita katakan jadikan hari ini sebagai hari yang sangat terbaik buat kita. Kerana hari ini saja yang ada untuk kita katakan memperbetulkan balik hari yang semalam. Dan saya lebih suka bahawa apa? Bahawa kalau kita katakan bahawa hari ini juga merupakan hari yang boleh membuatkan hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Subhanallah. Jadi hari ada 3 saja yang kita katakan. Jangan kita katakan bahawa bisik-bisikan syaitan itu, kalau kita katakan bahawa Ustaz, saya bukan macam tu Ustaz, tapi saya macam yalah, saya risau lah Ustaz dalam keadaan fikir tentang makanan saya, kehidupan saya. Sedangkan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Tadi 286 kan, kata-kata ini 268. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala 268 surah Al-Baqarah, kata Allah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan tu memang kerja dia suka menakut-nakutkan manusia ni. Dia suka menakut-nakutkan. Kadang-kadang dia bukan suka menakut-nakutkan kehidupan dalam keadaan, dia kata ya'idukumul faqra, dia takut-takutkan supaya besok kau miskin ni, kadang-kadang kau susah ni. Dia akan jadi murungkan orang. Ini syaitan punya kerja. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia juga menyuruh kita melakukan perbuatan-perbuatan keji. Tuan-tuan tahu benda-benda yang kita katakan sebagai syaitan ni, dia memang menghasut kita, dan bila mana kita berada dalam keadaan susah dan apa yang dia telah hasut tu kita buat, subhanallah, dia akan bisikkan pada kita pula. Dalam keadaan dia kata apa? Dalam keadaan kan tengok sekarang dah jadi, dia akan cuba untuk nak membuatkan kita lagi stres. Ini kerja syaitan. Kerja syaitan yang suka kita panggil sebagai menekan minda kita punya hati kita jadi sempit. Kerana ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa syaitan memang kerjanya memberikan janji-janji yang ataupun menakut-nakutkan manusia dalam keadaan besok kamu akan jadi susah daripada hari ini. Dalam keadaan begitu. Jadi kita nak katakan apa? Kita nak katakan bahawa apa yang ada adalah pada hari ini sahaja milik kita. Tuan-tuan, apa yang saya boleh simpulkan pada malam yang penuh barakah ini berkaitan dengan tajuk kita yang pertama sehingga yang keempat. Subhanallah, saya ingat panjang lebar dah kita ceritakan kunci-kunci yang kita nak bagi ataupun ubat-ubat yang kita nak bagi kepada saya dan juga tuan-tuan semua. Yang pertama, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala beri ujian pada kita, beri kesedihan pada kita, kita katakan bahawa ini adalah ujian daripada Allah yang mampu aku tanggung. Kita tahu bahawa bila Allah berikan ujian pada kita, ini adalah untuk menaikkan darjat kita. Ini kunci kita yang pertama. Dan kunci kita yang kedua, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian pada kita hari ini,
lihat apa yang telah Allah berikan pada kita yang lepas dan juga saat ini. Kalau nak bandingkan dengan orang lain yang berada di luar sana, mungkin lebih susah pada kita. Ini cara menghilangkan kesedihan dan masalah yang ada pada kita. Dan kunci kita yang ketiga, jangan ingat lagi pada masa yang semalam, kerana yang ada pada kita adalah hari ini. Jadikan hari ini itu lebih baik daripada semalam, supaya mudah-mudahan kita ubah apa yang ada semalam itu menjadi lebih baik pada hari ini. Dan bila mana kita katakan bahawa hari ini juga boleh menyebabkan esok lebih baik. Jangan fikir terlalu jauh sampai 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Jangan. Fikir hanya esok sahaja. Hari ini aku buat untuk menjadikan semalam lebih baik, untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Dan hari ini aku dah buat yang terbaik. Bila besoknya kita dapat lagi hari tersebut. Jadi kita jadikan hari itu menjadi lebih baik daripada yang semalam. Subhanallah. Jadi saya rasa benda ini memberikan inspirasi buat kita. Subhanallah, walaupun ayat ini ataupun cerita yang kita bincangkan, ayat pertama, tajuk pertama sehingga tajuk keempat ini, saya hanya simpulkan saja, tak baca satu persatu. Tapi saya yakin tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat kita yang mendengar pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita perasaan untuk bangkit semula dalam keadaan kita kesedihan. Apa saja masalah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, ujian yang Allah bagi, jangan bersedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita. Jangan sedih. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan dan kegembiraan walaupun ujian yang Allah bagi itu berat, tapi kita tahu Allah berikan ini kerana kita mampu untuk tanggung perkara itu. Subhanallah. Jadi saya secukup sekarang itu dulu. InsyaAllah memberikan manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan. Subhanallah. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang hadir. Subhanallah, banyak komen yang di sini. Terima kasih banyak kepada Nurul Hida. Terima kasih banyak kepada Azwan. Terima kasih Aisyah Karim. Terima kasih Nur Baya. Subhanallah. Terima kasih Muhammad Muzammil. Uh, dia ada soalan ke apa ni? Antara penyakit yang paling suka adalah penyakit hati, contoh iri hati. Pun semoga dipermudahkan. Terima kasih Muhammad Zamil yang memberikan kita panggil sebagai perkongsian. Terima kasih banyak kepada Muzamil yang memberikan perkongsian. Terima kasih Hafizah Alias yang menuliskan komen. Arif Ashraf, terima kasih banyak memberikan komen kita. Kak Nur, terima kasih banyak. Semua yang mengikuti kita, terima kasih banyak. Nur Auni, terima kasih banyak. Linazmi Azmi, terima kasih banyak yang bersama-sama kita dalam live kita dan saya tak sempat nak sebut banyak. Terima kasih Muhammad Khairul Azhan. Nirzazul, terima kasih banyak yang menulis di ruangan komen, yang bantu share, yang like, yang komen, terima kasih banyak. Saya tak mampu nak sebut nama yang banyak. Mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ini memberikan kita inspirasi dan saya minta juga tuliskan kita punya temu janji kita seterusnya, iaitulah pada hari Khamis minggu hadapan untuk episod kita yang kedua, iaitulah dalam keadaan kita nak bincang apa? Kita nak bincang berkaitan dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari redha Allah, bukan redha manusia. Itu tajuk kita pada kuliah yang akan datang. Sama juga pada hari Khamis, setiap hari Khamis, minggu depan adalah episod yang kedua, pukul 8 sehingga pukul 9. Kita kongsikan ini adalah tujuannya apa? Untuk menghilangkan kesedihan dan kegusaran. Nah, hanya tujuannya untuk membangkit diri kita daripada masalah-masalah yang ada. Mudah-mudahan perkongsian kita dimanfaati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dan berkati kita insya-Allah. Jadi saya secukup sekali itu dulu. Kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang hadir, tak terbalas jasa tuan-tuan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang membalasnya kebaikan insya-Allah. Wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik. Jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga memohon kepadamu ya Allah agar kau limpahkan rezeki buat kami dan ahli keluarga kami dalam musim seperti ini ya Allah. Kami juga berhajat kepadamu ya Allah agar kau hilang dan lenyapkanlah wabak COVID-19 yang sedang merebak di negara kami ini ya Allah. Lindungilah kami, ahli keluarga kami daripada wabak yang berbahaya ini ya Allah. Ya Allah, buat ahli keluarga kami, saudara mara kami, sahabat-sahabat kami yang terkena jangkitan ini, kau berikanlah kesembuhan buat mereka ya Allah. Kau berikanlah kesihatan yang baik buat mereka ya Allah, agar ianya menjadi asbab buat mereka dan juga kami untuk lebih dekat dan beriman kepadamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.